Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Berkata pengarang kitab, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il mudhnibin wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin salatan wa salaman daimain ila yaumiddin. Wallahu a'lam. Yang dikasihi Tuan Nazir, Barisan Ahli Jawatan Kuasa, Imam dan juga Bilal, petugas-petugas, seterusnya pada tuan-tuan dan puan-puan sidang terhormati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah SWT atas kehendaknya mengizinkan pertemuan kita pada malam ini, meneruskan lagi perkongsian kita dalam ilmu-ilmu yang mana boleh memberikan panduan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara yang tepat dan dengan cara yang sempurna. Amalnya mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Baik, kita masih lagi meneruskan rujukan kita daripada kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Maka kata Syekh pada malam ini kita nak sambung, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il mudhnibin. Yang bermaksud, kata Syekh, dan rahmat dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad berseluruh Tuhan sekalian yang memberi syafaat dia akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Baik, selepas Syekh memulakan penulisan kitabnya dengan basmalah, iaitu mengucapkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian itu dilengkapi lagi dengan hamdalah, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya Syekh dan juga mana-mana kitab agama yang ditulis meneruskan menyambung lagi kalimah tersebut dengan selawat dan salam kepada Nabi. Maka dikatakan sini selawat dan salam, adapun selawat itu dimaksudkan dengan rahmat. Kata pensyarah yang mensyarahkan kitab ini menterjemahkan solat itu dengan makna rahmat, kasih sayang. Yakni seolah-olah dikatakan, wahai Allah, berilah rahmat dan salam ke atas Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat kita itu dinamakan ayat doa, ataupun jumlah bahasa Arabnya jumlah do'a'iyah, jumlah doa. Maka ada pun secara bahasanya memanglah selawat itu maknanya doa, ataupun solat itu maknanya doa, solat atau selawat. Kata setengah ulama, makna selawat itu ada dari nisbah berbagai-bagai. Kalau kita tadi doa, kalau nisbah pada Allah Subhanahu wa taala, rahmat itu yang datang yang dinamakan rahmat itu sebab menurunkan oleh Allah SWT akan kebajikan atas Rasulnya. Jadi daripada kita doa kepada Allah SWT dengan selawat yang maknanya rahmat, mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan atau kebajikan atas Nabi kita Muhammad SAW. Dan bagi kita, dan dinamakan rahmat itu menurut rahmat tadi menurut kebajikan. Jikalau datang daripada malaikat berselawat, malaikat itu dinamakan, dimaknakan dengan istighfar. Kalau malaikat berselawat ke atas Nabi, itu istighfar.
para malaikat ke atas Nabi. Dan kalau datangnya daripada manusia dan jin, kita adalah itu dinamakan sebagaimana sebut awal tadi sebagai doa, iaitu memohon kepada Allah SWT menambahkan rahmat, menambahkan kasih sayang Rasulullah SAW, menambahkan kasih sayang Allah kepada Rasulullah SAW. Itu daripada manusia dan juga jin. Dan kalau datang daripada lain seperti hayawan atau jamadat, apa jamadat itu seperti kayu-kayan, seperti batu-batu, batu-batu bukit dan barang sebagainya, segala apa yang ada dalam alam ini, itu dinamakan ibtihal atau ibtihal dan tadarruk, maknanya penghormatan. Binatang-binatang semua ada alam ini tadarruk, menghormati, tunduk kepada Rasulullah SAW. Dan ibtihal itu maknanya sebagai satu zikir, terus mendoakan terus menerus, yakni iqrar, terus menerus mereka itu mendoa kepada Rasulullah SAW. Ada faedah dalam apa ni, dalam kita berselawat pada Nabi, kata pengarang kitab ni. Bermula qaul yang sahih, maknanya sepakat semua ulama mengatakan manfaat selawat umat ke atasnya, ke atas Nabi kita. Seperti juga anbiya lain juga, kata sebagiannya manfaat itu kembali atas orang yang berselawat. Kita yang banyak selawat pada Nabi, kebaikan itu dapat kepada kita balik. Tiadalah atas Nabi SAW, kerana Nabi itu sudah sempurna kemuliaannya, sudah sempurna kasih sayang Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Adapun kita selawat pada dia, kita mendoakan dia, sebenarnya doa itu berbalik kepada kita. Sekali seperti apa itu, sebagaimana Allah janji, sekali kita selawat 10 kali datang kebaikan itu kepada kita. Itu satu pendapat. Dan ada pendapat yang lain pula, iaitu kata yang setengah pula bahawa Nabi SAW sentiasa naik pada kamalan selama-lamanya, kerana tidak daripada kamal melainkan di sisi Allah terlebih akmal. Kerana kata lain pula, tidak, walaupun Nabi itu dah sempurna kasih sayang Allah pada dia, tapi dia masih naik lagi, naik lagi sempurna, lagi mulia, selama mana kita berselawat pada dia, kemuliaan dia akan bertambah-tambah lagi. Dan kemuliaan kita juga, pahala untuk kita pun makin bertambah-tambah lagi. Jangan lupa selawat. Tiada daripada kamal melainkan di sisi Allah juga, Allah yang memuliakan. Kemudian berkata Syekh Wan Abdullah, guru kami, ketika pengarang ini belajar di Mekah, bahawa rahmat dan kurnia Allah Ta'ala itu amat luas. Dia menyokong kata-kata tadilah, maka lagi bertambah mulia, kerana kemuliaan di sisi Allah itu sangat luas, tidak ada sempadan. Dan juga pahala yang Allah nak kurniakan kepada orang yang berselawat itu pada sisi Allah cukup banyak, yang tak terhingga banyaknya. Kalau Allah nak kurniakan 10 ke 100 ke ikut banyak mana kita selamat, tidak berkurang, begitu, mana tak akan habis. Maka Nabi SAW terus beroleh manfaat selawat umat, yakni semakin sempurnalah dan bertambahlah kamal ataupun rahmat Allah terhadapnya, dan bertambah jugalah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Baik, seterusnya kata pengarang kitab Syekh, dan rahmat dan salam atas mulut kita. Salam, apa maknanya salam pula? Tadi rahmat, maknanya tadi sahabat maknanya rahmat. Kemudian salam pula, iaitu maknanya aman, aman sentosa. Apa yang aman? Iaitu bermula yang dimaksudkan dengan aman itu, iaitu aman Nabi kita SAW daripada barang yang ketakutan, barang yang dia takut atas umatnya. Rupanya dalam satu yang lain pula, di tempat lain diceritakan bahawa Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti, keadaan dia itu sangat takut. Takut dia. Kenapa dia takut? Sedangkan dia tadi kita dah sebut sebagai kamal kasih sayang Allah itu dah sempurna kepada Nabi kita. Tapi kenapa Nabi kita masih dalam keadaan ketakutan?
menghadapi hari kiamat nanti, hari kebangkitan nanti. Ketakutan Nabi itu adalah dia takut kepada umatnya. Umat dia itu yang tak tahu boleh menang ke tak boleh menang ke, boleh beruntung ke tak boleh beruntung ke di akhirat. Itu yang dia bimbang. Nisbahnya contohnya macamlah seorang ayah. Kalau anak dia pergi sekolah nak periksa tu kadang-kadang mak, kadang-kadang ibu dan kadang-kadang guru tu berdebar-debar menunggu keputusan. Walhal apa tu anak dia tu dah dikategorikan anak yang pandai, selalu dapat anugerah. Tetapi setelah dia periksa yang benar-benar SPM dalam apa ni, anak-anak kita dalam SPM. Jadi nak menunggu SPM tu bukan anak tu saja berdebar, mak bapak pun berdebar-debar dia tu lulus ke tidak ke anak. Maka begitulah juga ni kiasan kepada nisbah Nabi kita di akhirat. Dia cukup berdebar, cukup takut menunggu keputusan atas kita ni. Kita ni yang tak sempurna. Maka Nabi SAW tu dia tu tidaklah takut atas diri dia kerana dia maksum. Dia tidak melakukan dosa. Dia terpelihara daripada dosa. Kemudian yang keduanya, dia memang dah maha tinggi dah kamalat dia di sisi Allah SWT, dah mulia. Maka betapa dia takut atas dirinya, bukan atas diri dia. Maka Nabi itu dia takut ke atas umatnya, dia takut ke atas keadaan umatnya nanti. Maka dengan sebab itulah kita selawat dan salam, kita doakan kepada Nabi, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Nabi itu dijauhkan daripada ketakutan hari akhirat besok, ketakutan hari mahsyar besok. Kerana bersumpahkan takutnya itu mengenangkan kita ni umat dia, mengenangkan diri kita umat dia. Maka bersamatan hari akhirat besok, Masya Allah, kalau nak ada cerita tak boleh kita nak bayangkan. Kalau anda kata kita mengalami sini, kalau di sini kita di Malaysia tak adalah gempa bumi, ataupun negara jiran kita dulu pernah mengalami tsunami, mengalami banjir. Banjir tu boleh tahan lagi lah, walaupun perik juga lah nak menghadapi. Tapi keadaan gempa bumi itu cukup menakutkan. Di kala itu tak kira pun kaya ke, milioner ke, jutawan ke, apabila bumi dah bergegar, semua takut. Semua takut menghadapi keadaan kiamat. Kemudian telah mentafsirkan setengah ulama pula, salam itu maknanya tahiyat. Yang kita baca tahiyat, at-tahiyatul mubarak. Tahiyat itu penghormatan. Kerana dimaksud dengan tahiyat itu iaitu penghormatan bagi Allah Ta'ala serta Rasulnya. Allah memberikan penghormatan kepada Rasulnya, itu makna salam. Ya Allah Tuhan, doa juga lah, berilah rahmat, salam, iaitu penghormatan. Sebagaimana sebagaimana Allah memberi penghormatan kepada Rasulullah pada permulaan kisah Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi sampai ke langit yang ketujuh menghadapi Allah, maka Allah pun sebut at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nabi pun sambut assalamu alayka. Bukan, Nabi dulu tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nabi memuji Allah, maka Allah pun memberikan penghormatan pada Nabi. Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Allah reply, Allah jawab balik. Rasulullah jawab balik, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allah bagi penghormatan kepada Rasulullah, namun Rasulullah tak lupa kepada umatnya. Mudah-mudahan penghormatan Allah itu yang Allah bagi kepada aku, Allah limpahkan juga kepada umat-umat aku. Kita ni cukup beruntung sangat. Allah hidupkan akhir zaman menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kerana terlalu banyak kelebihannya, sehingga kelebihan-kelebihan dari umat Nabi Muhammad ini sampai berita ini kepada Nabi Musa. Ringkaskan cerita, Nabi Musa dapat tahu bahawa kemuliaan Nabi Muhammad dan kemuliaan umat Nabi Muhammad. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT supaya dijadikan dia umat Nabi Muhammad. Tapi Allah jawab, mana boleh, kamu dah hidup dulu. Maka diberi tahiyat, merupakan salam tadi itu merupakan tahiyat penghormatan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan juga Nabi kita itu
salam sejahtera daripada penyakit-penyakit kemanusiaan, iaitu penyakit-penyakit yang boleh menjatuhkan dan mencederakan keadaan kemanusiaan. Mudah-mudahan tidak berlaku pada Nabi. Umpama apa? Perangai manusia, ada manusia gelucu, ada manusia amak, ataupun secara zahir ada manusia yang kena penyakit, macam cerita Nabi Ayub. Jadi kita memohon kepada Allah SWT supaya Nabi kita itu tidaklah terkena dengan penyakit-penyakit kemanusiaan yang mengurangkan martabat dia. Tidak. Mudah-mudahan tidak kena begitu. Kemudian kita pengarang peringatan, diberikan sedikit faedah daripada selawat itu. Dia kata makruh membaca selawat di dalam tempat yang najis. Mentang-mentang dia rajin selawat, asyik selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sampai masuk dalam tanda sebelum berselawat juga Allah tak boleh, dilarang, ditegak. Namun di sana dikatakan makruh, dibenci, tidaklah sampai kata haram, tidaklah sampai kata dibalas masuk neraka. Makruh masuk ke tempat yang najis. Mana tempat yang najis? Pertama tandas, yang keduanya pasar. Pasar ni tempat yang tercela, tapi dalam keperluan penghidupan kita terpaksa pergi jugalah ke pasar. Tapi melangkah kita ke pasar itu untuk nak melepaskan hajat saja. Maknanya kita tulis dulu awal-awal apa yang kita nak beli, apa yang keperluan kita, masuk pasar kita beli balik. Jangan merewang-rewang dalam pasar. Pasar ni lebih cenderung kepada pasar ikan, jual ikan, jual ayam lah. Macam mana dengan pasar raya? Rasa saya, pada pendapat saya, sama jugalah. Kerana di pasar raya banyak kita membuang masa, dan di sana banyak berlaku maksiat, zina mata, dan macam-macam lagi lah. Jadi masuk pasar ni dianggap sebagai tempat yang cela. Dan ketika bersih pun tak boleh selawat. Acung kita bersih, Alhamdulillah, itu yang betul. Bukan acung Allahumma salli ala Muhammad, makruh, tak boleh. Itu dikata tanbiyah, untuk peringatan. Serta makruh pula yang diafradkan salawat dan salam, dan sunat membaca salawat atas sekalian Nabi, dan tiada khilaf ulama di dalam nabinya. Dan sunat pula membaca salawat atas segala rasul. Maka makruh juga membaca salawat itu dengan tunggal. Di sini sedikit teguran lah. Kadang-kadang ada imam baca selalunya penutup kepada doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dibaca. Wassalam ni tak ada. Dia wassallallahu ada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebenarnya bukan ajma'in, tapi wassalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru lengkap. Dia ada selawat dan salam. Ada pun selawat pada permulaan doa, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kita dah sebut wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu pembuka kepada doa. Ada pun penutup pada doa, bukan ajma'in tapi wassalam. Jadi dia kata makruh kalau ditunggalkan. Juga dikatakan sini sunat juga memberi selawat itu kepada Rasul. Selawat dan salam itu kepada seluruh Rasul. Ini ada khilaf. Ada ulama mengatakan para Rasul, selawat dan salam ni khusus kepada Nabi Muhammad sahaja. Ada pun Nabi-Nabi yang lain, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni ada istimewa sikit, dia tambah. Tapi kata yang lain, ulama lain sama. Semua Nabi pun disebut sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ilyas sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yaqub sallallahu alaihi wasallam. Setengah pendapat kata gitu, mana-mana pun boleh lah. Kemudian kaumnya lagi kata itu, dan rahmat dan salam atas mulut kita Nabi Muhammad Rasulullah Tuhan sekalian alam, dan memberi syafaat ia akan segala orang yang berdosa, memberi syafaat
Aku bermaksud memberi syafaat itu kata syarahnya sini dalam satu kitab namanya Jami'ul Saghir yang dikarang oleh Imam Suyuti. Disebut dalam hadis syafaati yaumil qiyamati haqq. Adapun syafaat aku pada hari kiamat nanti adalah benar, betul, hak. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Siapa yang tak boleh nak terima ataupun siapa yang tak beriman, siapa yang kata mustahil, maknanya dia tak terima lah. Kata di akhirat esok ada syafaat Nabi, maka dia bukanlah daripada ahli kami, bukanlah dia umat kami. Maknanya sedang sebaik mana pun amalan dia, setinggi mana pun gunung, setinggi gunung mana pun pahala yang dia buat, tetapi oleh kerana dia tak percaya yang ada syafaat Rasulullah, di akhirat esok dia tak dapat lah. Sedangkan syafaat itu bahasa Arab kita biasa sebut kalau recommendation. Kita dalam hidup dunia ni pun sangat perlu ke recommend. Kalau nak minta kerja, cari-cari cara yang orang boleh recommend. Ada kabel. Jadi di akhirat besok Rasulullah itu jadi kabel besar. Kalau kita ni pahala tak cukup, kalau kita ni pahala patut dah boleh masuk syurga pun tak cukup. Ada sikit lagi kita mohon syafaat daripada Rasulullah SAW. Sedangkan nabi-nabi lain tidak diberi ruang tersebut. Dalam kisah satu hadis yang banyak Rasulullah menyebut di hari kiamat nanti semua umat akan bertemu dengan nabi dia. Maka setiap nabi pun mengelak, angkat tanganlah, aku tak boleh nak recommend kamu. Jumpa Rasulullah Nabi Muhammad. Kemudian tu semuanya berjumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun barulah memberikan syafaat teristimewa kepada umat dia. Dengan sebab itu kita ni janganlah lupa kepada Rasul kita. Bermula syafaat itu, kata Rasulullah, makna ayat tadi itu, hadis tadi, pada hari kiamat itu benar. Maka barang siapa tidak percaya dengannya, dan saya tidak ada tidaklah dia daripada ahlinya, daripada umatku. Mungkinlah kita syafaat itu memang hak. Dari sebut bahawa Rasulullah akan memberikan syafaat, akan memberikan recommendation di akhir-akhirat itu. Jadi berkenaan dengan syafaat ini disebutkan juga sebagai peringatan orang yang berhak mendapat syafaat adalah mereka yang mengikut akan ajaran Nabi SAW dengan suka dan redha. Walaupun Rasulullah kata syafaat aku untuk umat aku di akhirat, tapi umat aku tu yang macam mana? Kalau umat yang tak pernah solat, kalau umat dia mengaku umat, nama dia nama Islam dalam IC Islam, dalam IC tulis agama Islam, tapi solat pun tak pernah, cara hidup pun dalam dunia ni cara hidup Melayu, dia orang Melayu, tapi cara hidup macam orang putih contoh. Tak kenal apa itu agama, tak kenal apa itu ibadat, tak kenal Tuhan pula. Itu sorry lah kata Rasulullah. Orang macam tu tak dapatlah syafaat. Yang dapat syafaat ni umat aku yang melaksanakan segala perintah Allah SWT, beriman kepada Allah, beriman kepada aku, dan melaksanakan segala perintah Allah. Cuma aku di sana pelaksanaan dia tidak mantap. Kalau ada beramal pun lebih kurang, tapi beramallah orang macam ni lah akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Jadi dia itu dulu masa di dunia sekarang ni, bila beramal itu dia beramal dengan suka, bukan kerana bahasa, dan dia redha. Memang dia terima Allah itu Tuhan dia, dan juga Nabi Muhammad itu Nabi dia. Dan ibadat yang dia buat ini wajib kena buat. Ibadat yang dia buat ini sunat, elok buat. Ibadat yang dia tinggalkan ini haram, jangan buat. Bukan perbuatan yang dia tinggal ini haram, maknanya dia ada pegangan. Cuma lebih kurang dalam mengamalkan. Ini akan dapat syafaat di sisi Allah SWT. Baik, bercerita tentang syafaat ini secara mutlaknya Nabi lah, Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu ada juga disebut selain daripada Nabi Muhammad SAW, ada juga orang-orang lain yang diberi kota, yang Allah beri kota, yang Rasulullah memberi kota, kita istilah kota lah, boleh bagi syafaat. Iaitu di antaranya adalah senarainya. Di antaranya iaitu anak-anak kita yang kita hantar belajar agama, yang hafal Al-Quran, dan yang baik akhlaknya, baik amalnya, dia ni diberi kota boleh bagi syafaat.
bagi syafaat kepada ayah ibunya, bagi syafaat kepada adik-beradiknya, bagi syafaat kepada keluarga dia. Ada kota dapat itu. Anak-anak kita yang tahfiz, yang kita hantar belajar agama, itu jadi maknanya hantar anak belajar agama ni besar dia punya manfaatnya sampai ke akhirat. Kalau hantar belajar dunia ni mungkin dapat juga manfaat, tapi sekadar dunia lah. Jadi yang dapat syafaat tadi itu yang beramal, kemudian terbahagi dua. Pertama secara jaliah, iaitu beramal secara zahir, sembahyangnya, puasanya. Dan yang keduanya beramal secara jaliah, maknanya zahir dan batin kena beramal. Beramal jaliah itu macam mana? Yang sunat-sunat, baca Al-Quran, kemudian khusyuk dalam sembahyang, berzikir, selawat pada Nabi. Baik, kemudian Syekh meneruskan lagi kalimah dia dengan katanya wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi al-tahirin salatan wa salaman daimain ila yaumiddin. Maksudnya, dan ke atas segala keluarga baginda, keluarganya dan sahabatnya. Siapa keluarganya? Kata Imam Syafi'i, keluarga Rasulullah SAW ini adalah anak cucu daripada zuriat Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Iaitu kedua Bani ini, anak cucu ini yang tak boleh terima sedekah dan tak boleh terima zakat. Jadi orang tu kalau dia keturunan Nabi, dia tak boleh terima sedekah. Itu satu halangan, satu yang diharamkan. Keluarga yang ada darah Nabi tak boleh terima sedekah dan tak boleh terima zakat. Ada pun pendapat Imam Malik mengatakan yang dinamakan keluarga Nabi itu ialah daripada zuriat anak cucu Bani Hashim saja. Bani Abdul Muttalib tak masuk. Dia bukan keluarga Nabi, hanya Bani Hashim saja. Itu dua pendapat. Ada pun pendapat yang lebih umum, disebutkan di situ. Ada pendapat mengatakan iaitu setiap orang yang beriman, setiap orang yang beramal bersungguh-sungguh dengan agama, setiap orang yang sentiasa alert dengan agama, tidak kosong hatinya daripada sentiasa mengingat Allah dan selawat pada Nabi, itu keluarga Nabi. Maknanya kita ni bukan daripada zuriat Nabi. Ada orang lah tak nak jadi keluarga Nabi. Sebenarnya kita pun dah keturunan Nabi lah. Semua kita ni keturunan Nabi, keturunan Nabi Adam lah. Tapi nak menjadi keturunan Rasulullah Nabi Muhammad, dikenal syarat dia itulah, syarat dia ta'an. Baik, dan yang dikatakan sahabat pula, iaitu orang yang bertemu atau berhimpun bersama dengan Rasulullah SAW, dan mereka itu beriman. Abu Jahal pun bersama dengan Rasulullah, Abu Lahab pun bersama, tetapi dia tidak beriman, maka dia tidak dikatakan sahabat. Ada seorang lagi, namanya Uwais Al-Qarni. Dia itu hidup di zaman Rasulullah, tapi dia dulu di Yaman. Dia tak bertemu dengan Rasulullah, tapi hidup sezaman. Pernah satu hari dia cuba juga, dia beriman dengan Rasulullah, dia cuba pergi ke Mekah nak bertemu dengan Rasulullah, tapi tak ada rezeki. Dia sampai di Mekah, Rasulullah pun keluar. Bagaimana dia sempat berjumpa dengan Sayyidina Ali saja. Maka dia pun minta Sayyidina Ali sampaikan salam dia kepada Rasulullah, dia balik ke Yaman. Uwais Qarni ni hebatlah ceritanya. Dia ni seorang penjaga lembu, penjaga kambing. Jadi dia ada seorang ibu. Ibu dia dengan ibu dia. Ibu dia tu dia jaga semua. Kemudian ibu dia tu pernah meluahkan hasrat nak pergi Mekah, nak buat haji, sedangkan ibu dia tu dah tua. Jadi bagi nak merealisasikan hasrat ibu dia tu, si Uwais Qarni ni dia praktis, dia bela lembu. Lembu tu dia dari kecil lagi dia bela, dia pegang setiap pagi dia bawa naik bukit turun sampai lembu tu besar. Dia pikul, dia bawa naik bukit turun, naik bukit turun, sehingga dia mendapat satu kekuatan yang hebat. Dan akhirnya bila sampai musim haji, dia dukuk mak dia, dia pikul mak dia, dia bawa pergi ke Mekah jalan kaki daripada Yaman. Hebatnya Uwais Al-Qarni, dan dia mendapat pengiktirafan daripada Rasulullah SAW sebagai orang yang memang hebatlah, orang yang dan dia tidak orang yang terpilih di sisi Allah SWT, tapi dia tidak dapat standard ataupun status sahabat sebab dia tak bertemu, tak ada rezeki bertemu dengan Rasulullah SAW.
walaupun katanya orang itu masih kecil ataupun buta, walaupun orang itu cacat, buta ataupun budak kecil, tapi dia hidup di zaman Rasulullah, dia beriman dengan Rasulullah, dan dia percaya kepada agama Islam. Mana dia itu juga sahabat. Sahabat-sahabat yang utama biasanya disebutkan antara 50 hingga 60. Jadi ramai para sahabat, ramailah lebih lebih. Tapi yang dikategorikan sahabat yang hebat, yang rapat sungguh dengan Rasulullah, masa mereka itu masa banyak terluang di sisi Rasulullah SAW saja, masa bersama dengan Rasulullah. Dan mereka ini bilangannya sekitar dalam 60 orang begitu. Dan yang penting dalam dunia Islam ini kerana dapat digunakan untuk mengulasi kesihatan suatu hadis, dan sahabat-sahabat ini pula di antara peranannya ialah mereka lah orang-orang yang kemudiannya akan menyampaikan hadis-hadis, kata-kata Nabi kepada kita di akhir zaman ini. Kemudian itu kata pengarang kitab, wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimin. Baik, kita berhenti setakat itu. Barulah masuk kita kepada maudu tajuk yang nak dibincangkan oleh pengarang kitab Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Maka sebagai mukadimah pembukaannya dengan basmalah, hamdalah dan juga selawat pun selesai. Mudah-mudahan diizinkan Allah untuk dapat kita terus membaca kitab ini sampailah kita dapat faham. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.